Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan melihat kepada losses in optical fiber. Apa itu loss in optical fiber? Di dalam topik ini kita akan membincangkan berkenaan pertukaran unit antara dBm dan miliwatt. Ini adalah kerana unit bagi light ataupun bagi cahaya yang melalui fiber optik adalah menggunakan unit miliwatt ataupun dBm. Light intensity ini kita akan cuba lihat perbezaan antara miliwatt dan dBm. Okey, so kita akan melihat convert antara unit dBm dan miliwatt. Okey. Untuk dBm dan miliwatt ni basically kalaulah 0 dBm maka ia sebenarnya sama dengan 1 miliwatt. Jadi kalau orang kata kalau kita dapat 0 dBm tu, itu maksudnya tak ada light. Itu salah sebenarnya. Tetapi kalau 0 miliwatt maka dia adalah tak ada light. Okey. Tapi kalau 0 dBm maka sebenarnya dia adalah it have a intensity of light. Kerana 0 dBm akan memberikan nilai 1 miliwatt. Okey, di sini kita akan melihat perubahan atau pertukaran nilai antara miliwatt dan dBm. Anda juga boleh menggunakan kalkulator untuk pertukaran ini. Di mana menggunakan kalkulator ataupun internet conversion bagi menukarkan antara dBm dan miliwatt. Tetapi anda perlu faham macam mana kita nak menukarkan antara dBm ke miliwatt dan miliwatt ke dBm. Untuk ni M di sini biasanya kita dengar dB. Okey, biasanya kita dengar dB. So dBm ni adalah refer kepada reference kepada miliwatt ni. Okay, so dBm measure is a measurement of absolute power with reference to M milliwatt. Okay, so dBm ni adalah measurement of absolute power with reference of 1 milliwatt. So basically kalau kita tahu saya rasa semua anda tahu bahawa dB adalah decibel. Okay, tetapi bila kita perlukan ataupun memahami pengukuran di dalam intensity of propagation of light di dalam fiber optik, maka kita perlu menggunakan dBm kerana dBm ini memberikan pengukuran power yang perlu disandarkan kepada 1 miliwatt. Okey, jom kita lihat dia punya persamaan pertukaran. Okey, di sini kita akan nampaklah macam mana kita nak lihat macam mana kita nak tukarkan daripada miliwatt kepada dBm. So ini daripada miliwatt kepada dBm. Anda boleh lihat menggunakan persamaan ini. Untuk kita dapat nilai dBm, maka kita perlukan 10 log 10 power dalam miliwatt. So ini power mesti dalam miliwatt. Kalau kita ada power dalam watt, kita cuba tukar power dalam miliwatt. So oleh itu untuk mendapatkan nilai dBm kita kena ambil 10 log 10 P miliwatt. Manakala untuk convert dBm to miliwatt kita tukar daripada persamaan ni. Okey, di mana nilai 10 log 10 ni diturunkan ke bawah, maka kita akan dapat 10 power of P dBm bahagi dengan 10. 10 yang ni adalah 10 log. Okey, so daripada sini kita boleh mendapatkan macam mana kita nak convert antara dBm to miliwatt dan miliwatt to dBm. So anda kena fahamlah yang ni sebab jika di dalam peperiksaan ataupun di dalam ujian biasanya kita tak boleh nak convert secara internet lah, melalui internet. Tetapi kita perlu menggunakan kalkulator. Jadi anda kena ingat, jika P dalam dBm maka kita perlu menukarkan kepada dBm, maka ia adalah equal to 10 log 10 P miliwatt.
Jika kita perlukan dalam miliwatt, maka kita kata 10 power of P dBm divide by 10. Okey. So itu adalah formula untuk convert antara miliwatt to dBm dan dBm to miliwatt. Okey, ini adalah salah satu contoh jika kita nak menukarkan nilai miliwatt kepada dBm. Okey, untuk menukarkan miliwatt kepada dBm, kita menggunakan formula apa? Okey, kita tengok tadi. So, P dBm sama dengan 10 log 10 P miliwatt. Okey, so kita tengok dia punya P intensity dalam apa? Okey, 100 miliwatt. So kita masukkan je 10 log 10 100 miliwatt. So kita akan dapat dalam 20 dBm. Okey. Jadi di sini kalau contohnya pula kita nak menukarkan antara dBm kepada miliwatt. So apa formula tadi? So kita tahu nak tukar daripada dBm kepada miliwatt. So kita nak P miliwatt. Maka kita kata 10 power of P dBm bahagi dengan 10. So di sini kita kata, kalau dia kata 17 dBm. 17 dBm. So 10, 17 bahagi dengan 10. So kita akan dapat 50 miliwatt. Okey. So itulah macam mana kita nak tukarkan antara dBm kepada miliwatt. Okey, mengapa tadi kita kata kalaulah nilai itu adalah kosong? Okey, nilai itu adalah kosong. Contohnya, kita kata P dBm itu adalah kosong. Okey, di sini kita cuba kira M miliwatt. 10, kalau kita katakan P dBm dia kosong bahagi 10, so kita akan dapat di sini adalah nilai kosong lah. Okey, so 10 power of kosong kita dapat 1 miliwatt. Okey, sebab tu bila kita nak kira ataupun bila kita nak dapatkan nilai dBm ataupun miliwatt, kita kena faham di mana jika dia kosong dBm bermaksud dia ada light, dia ada cahaya yang melaluinya. Tetapi bila kosong miliwatt, maka bermaksud dia tidak ada cahaya ataupun tidak ada light melaluinya. Okey. Jika kita lihat di sini, jika anda boleh lihat, kalau nampak ni kita nampak negatif 40, negatif 30. Dia masih ada lagi nilai watt dia walaupun dalam keadaan nanowatt, microwatt, miliwatt, okey, watt. Okey, so di sini kita akan lihat jika kita kata 40 dBm, bermaksud negatif di sini adalah memainkan peranan juga bagi dBm. Dia tidak seperti macam negatif untuk miliwatt. Negatif miliwatt bermaksud tidak ada light yang propagate. Tetapi negatif dBm bermaksud akan ada light lagi yang propagate. Ini adalah kerana bila kosong dBm, maka dia adalah 1 miliwatt. So pertukaran ini kita boleh menggunakan formula sama kalau kita nak tukar ke arah daripada miliwatt kepada watt. Okey. Daripada miliwatt kepada watt, kita menggunakan formula P dBm equal to 10 log 10 P miliwatt. Okey. So kalau kita nak tukarkan daripada dBm kepada miliwatt, kita menggunakan P miliwatt equal to 10 power of P dBm bahagi dengan 10. Okey. So, menggunakan prinsip itu, maka kita akan dapat nilai yang seperti yang telah dijadualkan. Jadi di sini negatif ini bermaksud masih ada light yang propagate. Okey. So di sini dia dah telah buat satu seperti convert of the milliwatt when you need to refer to the absolute power because bila kita menggunakan dB lah. So 1 miliwatt sama dengan 0 dBm, 2 miliwatt sama dengan 3 dBm, 4 miliwatt sama dengan 6 dBm dan seterusnya lah. Okey, so kat sini kalau contoh kita ada 43 dBm, contoh kita ada 43 dBm, so bermaksud kita ada 43 dB relative to 1 miliwatt. So kat sini kalau kita
boleh tunjukkan kalau 43 dB maksudnya 10 dB relative to 1 miliwatt, 10 dB refer to 1 miliwatt, 10 dB refer to 1 miliwatt. So ni samalah relative to 1 miliwatt. So kalau kita convertkan dia, kita dapat 20. So sebenarnya 43 dBm sama dengan 20 watt. So untuk memudahkan lagi, apa kata anda guna je formula ni 4 dBm, kerana kita nak tukarkan dBm kepada miliwatt. So miliwatt equal to 10 P dBm bahagi dengan 10. So 10 43 bahagi 10. So kita akan dapat sama juga 20 watt. Okay. So what about negative value? Tadi kita nampak kan dia ada negative value. Contoh kat sini kita nampak negatif 26. Negatif 26 ni bermaksud tak ada ke cahaya di dalam tu? Ada. Kerana kalau 1 miliwatt pun 0 dBm pun 1 miliwatt. Jadi kalau setakat negatif 26 tu masih ada lagi. So kalau susah untuk anda menggunakan relative to 1 miliwatt, anda hanya menggunakan penukaran menggunakan formula tadi. Okey, so kalau contoh negatif 26 dBm, kita nak tukarkan kepada miliwatt. Hanya menggunakan formula ini sahaja. 10 power of negatif 26 bahagi dengan 10. So kita akan dapat value 2.5 microwatt. Okey, simple. So mudah je. So just masukkan nilai menggunakan formula sama ada P dBm ataupun P miliwatt. Okey, itu sahaja untuk conversion. So harap semuanya boleh mengikuti dan memahami macam mana nak menukarkan antara dBm ke miliwatt dan miliwatt ke dBm. So kita hanya menggunakan formula. Kalau nak menukarkan antara P dBm, maka kita menggunakan 10, nak menukarkan ke P dBm, kita menggunakan 10 log 10 P miliwatt. Tetapi kalau kita nak menukarkan kepada P miliwatt, sama dengan 10 power of P dBm bahagi dengan 10. So itu adalah formula bagi menukarkan antara dBm dan miliwatt. Dan anda kena ingat, jika nilai yang anda dapat itu negatif, maka itu tidak bermaksud tidak ada light yang melalui dalam fiber optik. Tetapi ia menunjukkan bahawa berlakunya propagation di dalam fiber optik oleh cahaya, tetapi dengan power yang rendah. Okey, jadi 0 dBm bermaksud ada cahaya yang melalui. Tetapi kalau 0 miliwatt bermaksud tidak ada cahaya yang melalui. Okey, so saya harap semua boleh dapat memahami berkenaan conversion antara dBm dan miliwatt. Okey, kita masuk kepada type of losses in fiber. Okey, di sini kita akan melihat loss-loss yang biasanya berlaku di dalam fiber. Apakah jenis-jenis kehilangan cahaya di dalam fiber optik? Bagaimana mereka hilang bila melalui fiber optik? Ada beberapa efek yang menyebabkan cahaya ini akan terkeluar daripada landasan fiber optik. Okey, di sini kita ada 4 jenis loss yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah attenuation ataupun absorption. So di sini kita akan melihat kepada attenuation dan absorption. Yang kedua kita akan melihat kepada scattering, di mana bagaimana light itu akan scatter disebabkan oleh berlaku beberapa kesan di dalam fiber optik. Yang ketiga disebabkan oleh bending. Bagaimana bending di dalam fiber optik akan memberikan kesan kepada intensity of light. Bending ini memang akan biasanya berlaku kerana fiber optik kita boleh gulung dia. Okey, so penggulungan itu akan menyebabkan kehilangan kepada intensity di dalam fiber optik. Yang keempat adalah melibatkan kepada dispersion, di mana bila pulse ataupun bila satu denyut masuk di dalam fiber optik atau bersama cahaya, bagaimana dispersion itu, mengenai pulse itu akan menjadi disperse disebabkan oleh beberapa kesan di dalam fiber optik.
Okey, so kita pergi kepada yang pertama, iaitu fiber attenuation. Untuk fiber attenuation ini biasanya akan berlaku di dalam fiber optic system lah. Dan fiber optic transmission system become competitive with electrical transmission line only when losses were reduced to allow signal transmission over distance greater than 10 km. So ini fiber attenuation biasanya berlaku di dalam fiber yang sangat panjang. Okay, jika fiber itu dalam around 10 meter, 1 kilometer, fiber attenuationnya sangat sedikit. Tetapi dia bila melibatkan kepada 500 kilometer, 1000 kilometer, 2000 kilometer, maka ia akan meningkatkan nilai attenuation. Attenuation ini boleh kita gambarkan di dalam menggunakan persamaan ini, di mana attenuation adalah melibatkan kepada attenuation per unit length. Okey, jadi macam mana kita nak tahu nilai attenuation berkenaan? Okey, berapa attenuate? So kita perlu melihat nilai transmitter, nilai intensity yang diberikan oleh transmitter, iaitu kita panggil dia P in. Okey, so ni transmitter. So di sini kita kata P in. So ini kita ada fiber optik dan ini kita ada receiver. Okey, sepanjang di segi depan P out. Okey, sepanjang daripada pergerakan cahaya daripada transmitter kepada receiver, ia akan memberikan nilai loss. So ini yang kita kata dia adalah attenuation ataupun loss. Okey. So di sini kita akan kira berapa loss di sini. Okey. So di sini macam mana kita nak dapatkan nilai P out adalah bergantung juga kepada tambahan loss jika fiber itu panjang. Okey. So kalau kita nampak kat sini menggunakan formula ni adalah formula bila kita nak tentukan, nak anggarkan nilai di receiver. So P in exponential negative alpha L. So alpha ni adalah define ataupun didefinisikan sebagai loss. L adalah length of the fiber optic. Okey, so di sini kita akan lihat daripada persamaan tadi kita boleh tukarkan untuk kita dapatkan nilai loss berkenaan. So kita ada P out equal to P in exponential negative alpha L. Okey, jadi kita boleh tukarkan nak dapatkan alpha ni, nak keluarkan alpha, kita nak kira berapa attenuation ataupun berapa loss dia. So P out divide by P in, okay, exponential negative alpha L. So yang ni dia akan jadi log lah. Log P out over P in negative alpha L. Okey, 10 log sorry 10 log. So yang ni dibawa ke sini bersama negatif. Jadi 10 bahagi L negatif log P out over P in, maka kita akan dapat alpha. So di sini samalah ni. Okey. So bila kita masukkan nilai, kita akan dapat nilai attenuation lah. Attenuation basically adalah dB per KL. dB maksudnya decibel per kilometer. Makin panjang dia, maka makin banyaklah loss di dalam fiber berkenaan. Okey, so ini hanya pertukaran antara unit dB dan miliwatt sahaja. Okey. So saya ada beberapa contoh untuk kita melihat ataupun kita lebih memahami berkenaan loss di dalam fiber optik. Contoh di sini kita ada 10 miliwatt of power enlarged into an optical fiber that has attenuation. Ini okey, attenuation 0.6 dBm per KL. So what is the value of the received power? Okey, dia kata berapa yang dia akan dapat dekat receiver nanti bila light itu travel pada 100 km. So kat sini kita boleh dapat nilai P out atau intensity yang dekat detektor itu bila kita kira
bila kita nilai P in dengan attenuator. Okey, P in dengan attenuator. Okey, di sini kita ada dua teknik. Pertama, kita menggunakan persamaan tadi. Okey, kita menggunakan persamaan tadi, iaitu P out equal to P in exponential negative alpha L. Sebab kita dah ada alpha, kita dah ada L. Okey, so kita just masukkan di dalam persamaan ini. Okey. Yang kedua, kita boleh juga guna, okey, yang ini kalau kita menggunakan P di dalam miliwatt. Okey, kalau P kita menggunakan dalam dBm, kalau P kita menggunakan dalam dBm, maka dia kata P dBm equal to P dalam P in dBm tolak X alpha L. Okey, so kita ada dua teknik untuk mengira, melihat nilai antara peak detector. Sama ada kita menggunakan, ini adalah kerana jika contoh itu dia menggunakan miliwatt, so boleh je terus guna persamaan ni. Okey, tetapi jika dia menggunakan dBm, so kita boleh menggunakan persamaan ni. So anda boleh pilih sama ada anda nak menggunakan secara log ataupun dBm ni pertukaran dia hanya menggunakan tambah atau tolak saja. Okey, jadi sini macam P out equal to P in minus alpha L. Okey, kalau kita lihat di sini pula, kita ada 8 milliwatt of power and kita ada 0.6 dBm dan kita receive power negatif 22 dBm. Okey, kalau macam ni anda kena tukarkan dulu salah satunya. Okey, kalau kata kita nak tukarkan 8 miliwatt. Okey, kita nak tukarkan 8 miliwatt. So, kita kena menggunakan formula P dBm equal to 10 log P miliwatt. So, bila kita tukarkan di sini, kita dapat 9 dBm. Okey, kita menggunakan formula nombor 2 tadi. Formula nombor 2 iaitu P out dBm equal to P in dBm minus alpha L. Okey, sekarang ni dia nak nilai L. Okey, kita boleh menggunakan persamaan ni. So, kita masuk je P out dia 9 dBm. P in dia negatif 22. So, kita akan dapat nilai L dia. Okey, so nilai L di sini adalah 51.7 km. Okey, so untuk lebih memahami bagaimana perubahan ataupun kehilangan itu berlaku di dalam fiber optik berkenaan. Okey, so di sini kita akan lihat apa perbezaan antara attenuation dan insertion loss. Basically, kedua-duanya memberikan nilai yang sama. Attenuation ini berlaku bila dia melibatkan fiber sahaja. Fiber sahaja. Okey, jadi kalau keseluruhannya adalah fiber sahaja, maka dia adalah attenuation. Tetapi jika dia melibatkan kepada komponen fiber. Komponen fiber contohnya seperti coupler, isolator, skeletor. Okey, so itu melibatkan komponen fiber, maka kita nyatakan dia sebagai insertion loss. Okey, so boleh faham Attenuation adalah melibatkan kepada fiber sahaja, manakala insertion loss mesti ada komponen ataupun device di dalam sistem berkenaan. Okey, jika anda lihat di sini, contoh di sini kita ada satu light yang propagate. Okey, bila dia melalui satu distance yang sangat panjang, maka ia akan berlaku attenuate, pengurangan intensity daripada input kepada output. So pengurangan itu adalah sama seperti contohnya kita kata bila kita nak berjalan jauh. Okey, masa mula-mula anda nak bergerak daripada rumah,
excitednya nak pergi jalan, nak pergi bercuti ni. So bila sampai kat tempat bercuti tu masih excited tetapi dah terasa penat, di mana tenaga kita hilang. Sama juga dengan attenuation. So light itu bila propagate, dia akan berlaku kehilangan bila terlalu jauh ataupun bila terlalu panjang distance-nya. Okey, so kita akan nampak dia macam mana dia attenuate light berkenaan ataupun intensity berkenaan. Begitu juga jika kita menggunakan komponen-komponen pun, ia akan menyebabkan berlaku insertion loss. So di sini yang kita perlu faham bagaimana komponen itu akan menyebabkan pengurangan light itu di dalam fiber. Okey, pengurangan light bila berlaku kepada setiap satu komponen, contohnya macam coupler. Coupler bermaksud dia akan dia ada dua fiber yang keluar, couple. So bila ada couple, dia bermaksud light itu perlu diagihkan powernya. Jadi bila pengagihan power itu, maka akan menyebabkan berlaku insertion loss. Okey, sama juga contohnya macam kita buat diri sendirilah. Okey, contohnya sama macam ni. Contoh, kita dah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, sekarang ni kita perlu buat dua kerja. Kita dah sampai satu tempat tu, kita tak berehat terus, tetapi kita terus buat kerja. Contohnya kita meeting ke, ataupun kita pergi shopping terus ke. Itu sebenarnya kita telah mengagihkan tenaga kita daripada berehat kepada berjalan lebih lagi untuk shopping. Okey, jadi itu adalah salah satu yang kita kata disebabkan oleh insertion loss. Okey, itu menyebabkan berlakunya insertion loss. Okey, so kita habis kepada attenuation. So fahamkan, saya harap semua faham berkenaan attenuation. Okey, so boleh bezakan antara attenuation dan insertion loss. Ingat saya ulang balik. Attenuation adalah melibatkan kehilangan intensity jika berlaku di dalam keseluruhan fiber yang panjang. Tetapi insertion loss adalah kehilangan intensity bila ditambah dengan komponen-komponen fiber ataupun device-device lain, itu pun akan menghasilkan ataupun akan menyebabkan insertion loss. Okey, seterusnya kita pergi kepada absorption. Absorption basically terlibat kepada 3 mekanisme. Okey, absorption ini akan melibatkan kepada 3 mekanisme. Yang pertama adalah defect semasa penghasilan fiber optik berkenaan. Ini kita panggil manufacturer defects. So yang ini memang tak boleh lari sebab kita ni manusia. Okey, jadi manusia memang tak akan boleh lari daripada defect yang telah semasa penghasilan glass composition. Okey, yang kedua adalah melibatkan kepada extrinsic absorption, di mana ia adalah melibatkan impurity atom in the glass yang kita tidak perlukan tetapi dia ada di dalam gelas berkenaan. Yang ketiga adalah disebabkan intrinsic absorption. Okey, yang ni intrinsic absorption adalah disebabkan oleh basic constituent atom of the fiber material. Itu masa penghasilan fiber berkenaan. Okey, so ketiga-tiga perkara ini akan menyebabkan loss di dalam fiber optik. Okay, so atomic defect mean that atom are not on their proper place in crystal lattice, so they are displaced. So itu akan menyebabkan bila dia tidak ada berada pada yang sepatutnya, maka dia akan menyebabkan loss bila intensity lalu ataupun light intensity lalu di dalam fiber optik berkenaan. Okey, so di sini bila berlakunya kehilangan, maka ia akan menyebabkan oksigen di dalam gelas itu
defects. Okay, so ia akan dipanggil atomic defects. So di sini kita akan melihat kerana untuk menghasilkan fiber atau menarik pull the fiber dalam keadaan yang panas, kita perlukan alirkan air. Semasa alirkan air itu, oksigen dan hidrogen akan menyebabkan berlaku interaksi di dalam kelas berkenaan. Itu yang akan menyebabkan berlakunya atomic defects. Okey, untuk material absorption pula, dia terbahagi kepada dua yang tadi, iaitu intrinsic dan extrinsic. So intrinsic ni basically losses correspond to absorption by fused silica. So material used to make fiber. Manakala extrinsic loss causes by impurity within silica. So ini bila kita nak add on lah, bila kita nak tambah, maka itu akan menyebabkan berlaku absorption. So untuk intrinsic absorption ni, kalau kita boleh lihat pada gambar rajah ini, kita akan nampak perbezaan antara loss. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini adalah wavelength, ini adalah loss dia ataupun attenuation. So di sini kita akan ada beberapa effects yang menyebabkan kepada intrinsic loss. Okay, so kita ada, kalau untuk dalam germanium oxide, silicon oxide glass, kita akan lihat ada berlaku ultraviolet absorption, infrared absorption, Rayleigh scattering. Okay, so ketiga-tiga ini akan terhasilnya loss di dalam fiber optik berkenaan. Okay, so ini adalah kerana jika kita lihat kepada graf ini, absorption ini adalah bergantung kepada wavelength yang terhasil. Okey. Manakala extrinsic absorption pula, basically ia adalah main source in the presence of water vapor in the silica fiber. So in order to reduce this kind of losses, we need to dry that fiber. Okay, so di sini masa kita dry tu akan berlaku OH, ataupun kita kata sebab daripada air tadi H2O, so OH ion concentration akan terhasil, tetapi bila kita dry dia akan dikurangkan lah. So kat sini kita tengoklah, di sini kita akan nampak, inilah kita panggil OH. Okay, so sebenarnya ini sampai sekarang kita masih belum dapat solve lagi. Ini adalah kalau kita tengok di sini, bila light ini lalu, bila light tengah lalu ni, okey, di tengah jalan ni, okey, dapat yang hilang ni kurang lagi, tapi sampai sini dia dah terus drop. Okey, sudah terus drop. So ini menunjukkan loss yang sangat besar lah di kawasan 1400. Okey, untuk pengetahuan semua, bagi communication system, kawasan yang paling sesuai adalah kawasan ini. Okey, jadi ini adalah kawasan yang menyebabkan berlaku kehilangan yang sangat besar. Jadi di sini yang kita perlu solvekan, macam mana orang-orang belum mampu lagi mengfiber optikkan kepada keseluruhan sistem disebabkan oleh absorption ni. Okey, sepatutnya kita dah boleh fiber optikkan seluruh sistem kita. Maksudnya daripada TV ataupun daripada internet sistem melalui fiber, semua kita dah guna fiber. Tetapi disebabkan oleh loss ni, kita masih perlu menggunakan komponen-komponen elektronik yang biasa. Kita perlu convertkan daripada light kepada elektrik kepada light, supaya kita dapat melalui kawasan ni. Okay, jadi basically kalau kita hantar yang ni, bila kita nak sampai sini, maka ia akan berlaku losses yang sangat besar. Jadi kita perlu convert dulu kepada elektrik. Okay, so elektrik jalan, lepas tu kita terpaksa convert kepada light. Okay, baru dia boleh hantar balik. Macam itulah. So disebabkan oleh berlaku loss, absorption loss, maka ia akan menyebabkan light intensity berkurang.
So di sini kalau kita gabungkan antara kedua keseluruhan attenuation, so kita akan lihatlah. So inilah keseluruhannya, kita akan nampak absorption tadi. So ini adalah intrinsic absorption, adalah depend kepada materi yang terhasil. Ini adalah infrared absorption, kita akan nampak ultraviolet, okay, waveguide imperfection, Rayleigh scattering. Okay, so extrinsic absorption basically dia melibatkan kepada pertambahan impurity lain. Contoh ni lah list impurity. So list impurity ni akan memberikan peak wavelength yang berbeza-beza lah, bergantung kepada elemen-elemen material yang kita gunakan. So ini akan menyebabkan nilai loss yang berbeza-beza. Okay, so di sini kita lihatlah bagaimana berlaku first overtone, second overtone, third overtone kepada ini disebabkan oleh OH sebenarnya. Okay, OH. So kita nampaklah di kawasan mana, tapi yang paling tinggi adalah kawasan 1,4 tadilah, yang kawasan yang menyebabkan kita perlu tukar dulu kepada electrical, daripada light kepada electrical, lepas tu kita tukar balik electrical kepada light. Okay, so daripada asas yang tadi, kita boleh letak window lah antara wavelength berkenaan. So window itu yang kita panggil O band, E band, S band, C band dan L band. So window-window ini kita akan, kalau O band ni daripada 135, 1361 lah sehingga ke 1270. So E band pula manakala 1361 sampai 1461. S band kecil je pendek, makin jauh dia makin pendek lah. So yang C band dari 1531 to 1551 sahaja, manakala L band daripada 1571 sehingga 1621. Okey, so di sini kita boleh nampaklah jika kita menggunakan kita boleh nampak wavelength tertentu. Kalau nampak di sini, ini yang peak yang masuk, ini hilang ni, loss ni. So ini ada balik. So kat kawasan ni yang kita yang bermasalah sebenarnya. Okey, so, di mana dia ada macam satu lubang besar yang akan menyebabkan loss yang sangat banyak. Okey, kalau kita nak increasekan intensity, masih juga tidak sesuai. Okey, jadi kalau increasekan intensity yang lagi tinggi dalam watt, maka ia akan menyebabkan ada berlaku kebakaran atau akan ada berlaku kerosakan kepada komponen-komponen fiber yang lain. So ni adalah untuk kita tengok band atau window yang saya mentionkan tadi, yang ni okey. So ni kita listkan secara table. Okey, kita nampak original band, extended band, short band, conventional band, long band and ultra long band. So kita nampak sini O band tu adalah original, E tu adalah extended band, S tu short band, C tu conventional band and L tu long band. Okey, kita ada ultra long band juga. Okey, so ini adalah nilai-nilai wavelength dia. Okey, so itu berkenaan absorption. Okey, boleh tak? Okey, so itu berkenaan absorption, di mana kita ada attenuation, kita ada insertion loss, kita ada intrinsic absorption, kita ada extrinsic absorption. Okey, so itu adalah berkenaan loss yang berlaku dalam fiber. Okey, yang kedua adalah melibatkan kepada scattering. Scattering ni adalah efek juga yang menyebabkan loss di dalam fiber. Tetapi efek yang ni kita boleh guna balik. Efek yang ni kita boleh guna balik untuk kita gunakan kepada aplikasi-aplikasi lain, walaupun dia adalah loss. Okey, so di sini kita ada dua jenis loss. Satu jenis adalah linear, satu lagi adalah jenis non-linear. Okey, linear ni basically kita panggil dia Rayleigh. Manakala non-linear kita boleh bahagikan dua, itu stimulated Brolin dan stimulated Raman. Okey, so di sini kita akan lihat kedua-dua
effect of scattering yang menyebabkan propagation of the light itu akan berkurang. Okey, jika kita lihat di sini, Rayleigh scattering basically adalah melibatkan kepada efek bila kita melalui hampir keseluruhan fiber. Rayleigh scattering ini datang daripada disebabkan oleh ekstrinsik kepada material berkenaan. OH ni adalah melibatkan kepada water tadi, yang melibatkan absorption tadi. Okay, so kita ada infrared absorption juga. Okay, di sini kita akan lihat bagaimana Rayleigh scattering didefinekan. Rayleigh scattering. The elastic distribution of light in all directions which is caused by interference with particles smaller than the wavelength of the light itself. Okay, so itu Rayleigh scattering, di mana dia akan berlaku scattered dan light itu akan back scattered balik. So itu akan menghasilkan Rayleigh scattering. Okay. Backscatter. The portion of Rayleigh scattered light that returns directly to the source. Backscatter light levels are measured by an OTDR in order to determine optical power, distance, splice loss, and reflection. Source tu bila kita angkat source, dia akan ada berlaku Rayleigh scattering dan backscattered. So backscattered tu boleh diukur di receiver berkenaan. Okay, so untuk secara penulisannya, Rayleigh scattering is the dominant intrinsic loss mechanism in the low absorption window between the ultraviolet and infrared absorption tails. So its result from the inhomogeneity of a random nature occurring on a small scale compared with the wavelength of light. So this inhomogeneity manifests themselves as refractive index fluctuation and arise from density and composition variation which are present into the glass lattice on cooling. The composition variation may be reduced by improved fabrication, but the index fluctuation caused by the freezing of density inhomogeneities are fundamental and cannot be avoided. Okay, so based on this, hopefully you all faham berkenaan what is the Rayleigh come from. Okay, so untuk mengirakan koefisien untuk Rayleigh, kita menggunakan formula ni. Okay, 8 pi over 3, 8 pi power of 3 dibahagikan dengan 3 lambda kuasa 4 N8 P kuasa 2 beta C KTF. So ini jangan risaulah, ini memang kita akan statekan dalam constant equation lah. So lambda itu adalah
optical wavelength yang you nampak tadi, 1550 ke, O band ke, C band ke. Okey, N tu adalah refractive index of medium. P ini adalah average power elastic coefficient, dia ada value dia. Beta C is isothermal compressibility. TF adalah fictive temperature dan K adalah Boltzmann constant. Okey, semua ni kebanyakan dah ada nilai. Kita hanya masukkan wavelength dan refractive index of the medium. Okey, daripada Rayleigh scattering tadi, kita boleh kira loss. Okey, so loss dia adalah exponential E negative Rayleigh scattering L. Sama macam alpha L tadilah. Okey, so itu untuk kita kira transmission loss ataupun loss di dalam fiber. Manakala beside daripada Rayleigh scattering, kita ada Means scattering juga. So Means scattering ni adalah juga berlaku pada inhomogeneity with a comparable in size with the guided wavelength. So this result from the non-perfect cylindrical structure of the waveguide and may be caused by fiber imperfection such as irregularity in the core cladding interface, core cladding refractive index, differences along the fiber length, diameter fluctuation, strain and bubbles. So kena fahamlah bahawa kalau Rayleigh scattering tadi melibatkan pada homogeneity kepada refractive index tu sendiri, manakala Means scattering pun adalah inhomogeneity kepada cylindrical structure tu. Okey, maksudnya masa kita nak tarik, nak letak cladding tu, kedua-dua berkenaan akan menyebabkan berlaku Means scattering. Okay, because of the ketidaksempurnaan dalam penghasilan ataupun pembuatan fiber berkenaan. Okay, so the scattering created by such inhomogeneity is mainly in the forward direction that is called Means scattering. So ini akan menyebabkan losses dan kita boleh menghilangkan losses ini dengan kita removekan imperfection due to the glass manufacturing process and carefully control extraction and coating of the fiber, and lastly increasing the fiber guidance by increasing the relative refractive index difference. So kita akan boleh control untuk kita dapatkan structure yang cantik. Okay, so di sini kita boleh kata Means dan Rayleigh scattering ini, Means scattering lah yang paling dominan yang kita boleh tentukan berdasarkan kepada harga fiber berkenaan. Different fiber maksudnya different lah Means scattering yang terhasil, efek dia. Okey, untuk nantinya pula adalah melibatkan kepada stimulated Brouillon scattering. Apa itu stimulated Brouillon scattering? Stimulated Brouillon scattering ni biasanya disebabkan oleh vibration di dalam molekul di dalam fiber. Okey, di mana dia akan berlaku getaran thermal disebabkan oleh thermal di dalam fiber. Atom-atom itu bergetar. So the scattered light appear has up and lower sideband which are separated from the incident light by the modulation frequency. Okey, seperti yang saya maklumkan, kita nak buat nak hasilkan light itu akan perlukan frekuensi. Jadi, efek kepada Brouillon ni adalah terhasil bila berlaku getaran kepada atom itu menyebabkan getaran yang terlalu kuat, dia terhasilnya peak yang lain. Okey, dia terhasilnya peak yang lain. So, the incident photon in the scattering process produce a phonon of acoustic frequency as well as scattered photon. So, phonon ini akan producekan frequency shift which vary with the scattering angle because the frequency of the sound wave vary with acoustic wavelength. So, ini akan menyebabkan Brouillon scattering. So, Brouillon scattering ini lebih mudah kalau kita faham dia adalah menghasilkan satu peak lain. Okey. Untuk mudah faham, saya suka
Sorry, sekejap Untuk mudah faham, bagi Brolin scattering, okay, kita ada satu light. So light ni kita ada elektron di sini. So elektron ni bila kita bagi satu power, dia akan berlaku getaran. Okay, dia akan berlaku getaran, naik turun, naik turun, naik turun. So getaran ini akan menghasilkan fonon. Bila frekuensi yang terhasil ini adalah frekuensi yang sama, ataupun frekuensi the value of frequency basically untuk menghasilkan adalah 10 GHz. Okay. So 10 GHz ni dia akan hasilkan frekuensi kepada light berkenaan ataupun elektron berkenaan, maka dia akan hasilkan fonon. So frekuensi ni dia sebenarnya sama dengan sound wave, which is acoustic wave lah. So kat sini dia akan menghasilkan, kita panggil Brolin. Kalau di sini, kalau kita kata kita ada satu peak kan, macam tadi kita nampak satu peak, kita bagi satu peak dari transmitter. Tapi bila kita lalukan satu fiber yang ada efek Brolin, maka dia akan hasilkan macam ni. So perbezaan ni basically adalah 10 GHz. Okay, so dia hasilkan shift dan hasilkan satu lagi peak lain. Okay, so peak lain itu yang kita kata dia adalah disebabkan oleh kesan kepada Brolin. Okay, itu untuk Brolin. Okay, so untuk kita dapatkan nilai Brolin threshold tu, so kita menggunakan formula ni. Okay, 4/4/10 negatif kuasa 3 D kuasa 2. D itu adalah fiber core diameter. Lambda kuasa 2 the opening of wavelength, attenuation of fiber, and this is the source bandwidth. Okay, source bandwidth ni kita panggil sound wave dia, acoustic wave dia itulah berapa nilai dia. So kita masuk je, kita akan dapat nilai peak of the Brolin tadi. Okay, so yang kedua kita ada stimulated Raman scattering. Stimulated Raman scattering. So dia basically sama, tetapi beza antara Raman dan Brolin, Raman ini perlukan power yang sangat tinggi, frekuensi yang sangat tinggi supaya dia berlaku Raman. Ini pun dia akan menghasilkan another frekuensi yang lain ataupun another peak yang lain, tetapi ia akan memberikan peak yang jauh berbanding dengan Brolin tadi. Macam Brolin tadi dia ada 10 GHz saja. Maksudnya tepi dia je. Tepi yang peak ataupun tepi nilai spektrum yang kita berikan, tetapi untuk Raman dia akan melangkah jauh ke depan ataupun ke belakang. Okey. So kat sini macam mana kita nak kira threshold Raman adalah, ataupun kita nak kira peak dia adalah daripada sinilah. So kita ada D kuasa 2, lambda dan alpha dB. Okay, so kita akan lihat macam mana penghasilan Brolin dan Raman scattering. Okay, next adalah Fresnel. So Fresnel ni adalah imperfection ataupun loss bila kita berada di hujung fiber. So kita akan lihat video ni untuk memudahkan anda lebih faham. Fresnel reflection. The return portion of an incident light at an interface between two media that have different refractive indices. Fresnel ni akan bagikan basically 4% reflected back daripada light yang
ditransmit lah. Okay. So when optical fiber are connected, so optical power may be reflected back into the source fiber because of the Fresnel reflection. So ini yang kita akan nampak menggunakan formula ni lah. So ni formula Fresnel reflection lah. So the reflection loss, we call that Fresnel reflection, akan sentiasa berlaku kepada fiber interface. Maksudnya permukaan interface tu lah. So ini disebabkan oleh perubahan kepada refractive index dan juga joining kepada fiber berkenaan. Okay, kita akan nampak lah macam mana kita nak kira Fresnel tu. So kita nampak Fresnel in dB. So ini adalah formula dia lah. Okay, kalau kita nampak di sini dia akan berlaku, basically akan berlaku di interface ni lah. So kita nampak bila light nak keluar dia akan ada berlaku 4%, iaitu yang patah balik tu lah. So sama juga kalau kita bagi 1 watt, so 4% loss, yang 4% kat sini. So yang ni yang keluar, so masuk sini, so yang masuk pun dia ada keluar juga reflection. So ni called Fresnel reflection. Okay, so sama saja. Kalau ada air gap, dia akan jadi total, dia punya makin besar lah, double lah kalau air gap tu makin besar. So macam mana kita nak reducekan Fresnel loss? First, kita reduce the amount of loss for Fresnel menggunakan, kita masukkan index matching gel ataupun kita panggil gel yang menyamai dengan core tu supaya dia tidak berlaku reflection. Selain itu juga kita perlu meshkan antara core kedua-dua fiber berkenaan. Kita tak boleh ambil lah single mode dengan multi mode. So itu akan menyebabkan berlaku Fresnel yang sangat besar. So itulah antara macam mana kita nak kurangkan antara loss melalui Fresnel loss. Okay, so itu saja. Terima kasih.